Hujan tak tempat awak? Mendung. Tak hujan ni? Baru lepas hujan. Itulah saya harap lain okey lah dekat Pagur ni pun hujan ni. Slide saya Nampak. Nampak. Jol hari ni ada berapa kelas? Dua. Satu lagi bila? Pagi tadi? Subjek apa? Bio. Oh, Puasiti Puan, saya tak nampak slide. Tak nampak slide? Tak nampak slide? Maksudnya kena tidur. Ha? Ada siapa lagi tak nampak? Saya nampak, saya kena mata batin. Ha? Nampak. Nampak? Tadi kata tak nampak tu kenapa? Tak tahu, saya punya tak ada tunjuk. Tak dia. Oh, ada sekarang dah nampak? Sekejap. Tak. Tak nampak. Sebab apa Kejap, saya left lepas tu masuk balik. Okey. Okey, dah nampak dah. Okey. Okey, last week kita berhenti kita punya perbincangan setakat BOD Biochemical Oxygen Demand. So hari ni kita sambung balik and then untuk makluman saya dah letak chapter 2 ni nota di dalam author, nanti awak tengok. Ada lagi yang tak masuk tak? 38, 36. Ada berapa orang pelajar dalam grup kelas ni? 37. 37. Okey, ada baru nak masuk soalan. Okey, so macam apa yang saya cakap sebelum ni, apakah dia BOD? BOD stand for Biochemical Oxygen Demand. So kita nampak dekat situ perkataan oxygen demand bermaksud kita nak mengukur berapa banyak keperluan oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisma di dalam sampel air untuk mikroorganisma ni menguraikan apa-apa organic matter dalam sampel air. So BOD ni kalau level dia tinggi, maksudnya water quality air kita tak bagus lah dia tak bagus. Kalau contoh sampel air sisa daripada industri, contohnya industri yang ada banyak dekat Malaysia ni industri kelapa sawit kan? Betul? Ya. Kelapa sawit ni biasanya nilai BOD dia sangat tinggi berpuluh ribu. So bila industri kelapa sawit ni, bila mereka tak rawat dengan betul dan mereka lepaskan air sisa ni, air sisa ni boleh mencemari kualiti air sungai. So baru-baru ni ada banyak kes di Keluang pun pernah, Keluang Johor ada kes pencemaran air sungai oleh sisa industri daripada kilang kelapa sawit. Kalau itulah kalau kita ada maklumat kita boleh nampaklah macam mana warna air sisa daripada industri kelapa sawit dia sangat hitam sangat hitam. So bila release tu definitely akan
mencemar lah mencemar air sungai kita lah daripada elok bersih, dia akan jadi warna hitam itu menandakan nilai BOD dia sangat tinggi lah. Okay. So kalau di sini dia kata seperti yang saya dah cakap ulang-ulang banyak kali So it is a measure of the quantity of oxygen used by microorganism. So dalam sampel air tu bila ada banyak organic matter, organic matter ni dia boleh datang daripada mana-mana sumber lah So boleh datang daripada sisa industri, daripada kilang-kilang, daripada mungkin ladang peternakan ayam, ladang peternakan lembu dan kambing. Mungkin juga daripada ladang kelapa sawit, penanam menggunakan baja kimia ataupun menggunakan racun perosak serangga ataupun air daripada kawasan perumahan. Biasa kawasan perumahan dia akan buang air daripada dapur semua tu, dia akan masuk sungai, masuk longkang, akan masuk sungai dan finally dia akan masuk ke dalam sumber air sungai kita. So daripada sumber-sumber sumber-sumber yang banyak ni, daripada industri, daripada perumahan, daripada ladang, di sekeliling sungai itu. So dalam sisa industri dan punca-punca pencemaran ni, dia ada banyak mengandungi bahan organik organic matter. So bila kandungan organic matter ada sangat tinggi dalam sampel air kita, so akan ada banyak mikroorganism. So bila banyak mikroorganism, dia akan gunakan oksigen yang akan gunakan oksigen dalam sampel air untuk menguraikan bahan-bahan organik tersebut. So bila menggunakan oksigen yang terlebih so mikroorganism dia akan guna semua oksigen dalam sampel air tu. Contohnya kalau dalam air sungai. So hidupan air lain dia akan kekurangan oksigen. Itu adalah concern kepentingan lah kita nak ukur biochemical oxygen demand. So bila kita tahu apakah level BOD tu, kita tahu tahap pencemaran yang ada dalam sumber air kita. Okay, so ini penerangannya. Yang ini pun saya dah cakap lah tadi secara ringkasnya. So water is polluted by many organic matter. So air tercemar dengan banyak bahan organik. So bila bahan organik banyak dalam water supply, bakteria akan mula menggunakan akan mula menguraikan bahan organik ni. So bila nak menguraikan bahan organik ni, mikroorganism ni akan menggunakan dissolved oksigen yang ada dalam air tersebut. So bila dia banyak gunakan oksigen, dia bekalan oksigen untuk aquatic organism lain berkurangan. So ini boleh menyebabkan hidupan air lain macam ikan ataupun rumpai air rumpai air semua boleh pupus lah boleh mati di situ. Okay, so ini adalah sumber ataupun punca bahan organik yang ada dalam air, dalam sumber air. Contohnya seperti nitrates and phosphate. So nitrate and phosphate ni kebanyakannya adalah daripada ladang ladang penanaman tanaman So dia adalah baja banyak digunakan untuk baja. So boleh menyumbangkan kepada organic waste dalam air yang kemudiannya akan dikompos, diuraikan oleh bakteria yang akan menyebabkan nilai BOD itu akan tinggi. Okey, ini adalah peralatannya yang kita akan gunakan bila kita nak buat biochemical oxygen demand test. Kita nak ukur BOD, kita perlu ada barang-barang ni. So yang pertama kita kena ada BOD bottles. So kalau awak tengok so ini adalah BOD bottles So dia ada warna gelap, dia ada warna yang transparent
biasanya yang ada dekat makmal tu adalah yang warna transparent. Yang warna transparent. So kemungkinannya akan ada yang akan menggunakan yang warna gelap ni, kita panggil ni sebagai amber glass amber glass. Kemungkinannya mereka tak nak sampel yang diuji tu ada So untuk setiap eksperimen biasanya kita akan guna 3 botol. 3 botol BOD ni. 2 kita nak guna untuk blank. 1 kita guna untuk sampel. So just take note kat situ biasanya kita akan guna 3 BOD botol setiap kali kita nak run sampel kita. Okay, next kita kena ada incubator. Incubator nanti saya tunjuklah, saya ada tunjukkan gambar selepas ni. So incubator tu kita setkan suhu dia pada suhu 20 darjah Celsius. Supaya bila kita letak sampel kita dalam incubator pada suhu ni, kita nak supaya mikroorganism tu ada keadaan yang sesuai dan dia boleh hidup dan dia boleh decompose organic matter yang ada dalam sampel kita. And then daripada situ kita boleh tentukan nilai BOD tu. Okay, next kita ada pH meter. pH meter ni kita perlu gunakan supaya kalau kita punya sampel tu adalah sangat acidic ataupun sangat alkali. Sebelum kita jalan BOD ni, kita kena pastikan bahawa nilai pH sampel tu dalam keadaan dia neutral, iaitu dalam range 6.5 hingga 7.5. pH untuk sampel kita mesti berada pada julat 6.5 hingga 7.5. Supaya dalam keadaan pH yang neutral, tambah soda hydroxide solution. Kalau sampel kita alkali, kita kena tambah larutan asid sulfuric. Okay, so the next peralatan yang kita kena ada adalah dissolved oxygen meter. So ini kita nak ukur berapa banyak oksigen terlarut. So kita ukur oksigen terlarut dalam sampel air tu, dia punya unit adalah miligram per liter. mg per liter, L huruf besar miligram per liter equal to ppm. Mungkin awak dah biasa kan, awak dah ambil analytical chemistry kan? Dah. Okay. Pernah belajar. So miligram per liter tu equal to ppm, part per million. So bila kita letak DO, kita ukur sampel kita dengan menggunakan diometer ni, dia terus akan bagi bacaan lah, berapa bacaan oksigen terlarut dalam sampel air kita. So kita nak ukur oksigen terlarut ni, kita kena ukur selepas kita dah prepare sampel kita, kita ukur initial reading. And then lepas tu kita masuk dalam incubator. So bila masuk incubator, kita letak biasanya 5 hari. So pada hari ke-5 tu kita keluarkan daripada incubator and then kita check balik oksigen terlarut. So perbezaan antara dua nilai oksigen terlarut, iaitu yang awal dengan yang selepas 5 hari, itu menunjukkan berapa banyak oksigen yang telah digunakan oleh mikroorganism. Faham Nanti saya tunjukkanlah, dan saya akan tunjukkan seterusnya. So dia ukur daripada nilai perbezaan nilai perbezaan oksigen terlarut selepas 5 hari ditolakkan dengan nilai oksigen terlarut pada awalnya, pada hari pertama.
So perbezaan tu menunjukkan kuantiti oksigen yang digunakan oleh mikroorganism. Okey, seterusnya air pump. Ini sebenarnya air pump ni kita nak gunakan untuk kita sediakan dilution water. Dilution water ni adalah air yang mengandungi nutrients ataupun zat. Kenapa kita perlu sediakan dilution water ataupun air nutrients ni? Supaya kita nak bagi makanan kepada mikroorganism. Kita nak mikroorganism tu hidup supaya dia boleh survive sepanjang incubation tu dia boleh survive dan gunakan oksigen, dan kita nak ukur berapa banyak oksigen yang digunakan. Okey, seterusnya adalah ini measuring cylinder, beaker, bottle flask ni, ini adalah peralatan makmal biasalah kalau kita nak ukur sampel, kita nak tuang sampel kita, mungkin kita nak buat larutan sodium hydroxide ataupun H2SO4 so menggunakan volumetric flask. So ini peralatan lain yang kita gunakan untuk membantulah kita punya BOD test tu. Okey, ini adalah kalau awak tengok kat sini, okey, kalau awak tengok BOD neutron pillow. So kalau awak nampak kat sini, nampak macam ada pillow tu bantal kan. So dia nampak macam ada bantal kan, kecil-kecil ni. Awak nampak Nampak. Okay. So dalam pillow ni dia dah siapkan larutan yang ada nutrients. Dalam tu kita beli siap-siap. Kita tak prepare chemical tu dalam makmal. Kita dah beri siap-siap. Kita namakan dia sebagai BOD, orang biasa panggil BOD pillow. BOD nutrient pillow. So dalam ni dia ada larutan yang telah dicampurkan dengan nutrien yang perlu digunakanlah untuk bagi mikroorganism tu hidup sepanjang tempoh incubation. So satu pillow ni kita akan guna untuk 3 liter air purified water. So kita nampak ni dilution water set ni kita ada pump, kita ada bekas ni jar ni. So bekas ni nanti kita isi dengan purified water ataupun deionized water, air yang bersih lah So kita kena pastikan bahawa air tu adalah organic free. So maksudnya tak ada tercemar dengan bahan organik. So kita kena pastikan sama ada kita guna purified water, dia ada alat dia untuk hasilkan purified water ataupun deionized water. So ada alat dia juga guna untuk deionized water, dekat makmal tu ada. And then mungkin kalau tak ada kita mungkin boleh guna distilled water. Distilled water. So semua tu adalah organic free water. So nanti kita akan buka satu pillow ni, gunting hujung dia, and then tuang ke dalam bekas jar ni. Yang dalam tu kita dah setkan 3 liter air purified water. Kita masukkan sesiap 3 liter air dalam bekas ni. And then kita tuangkan satu pillow, isi satu pillow ni masuk dalam ni. And then kita onkan pump. So bila kita onkan pump, so akan ada pengudaraan dalam air nutrien yang kita sediakan ni lah supaya dia nak pastikan bahawa dalam dilution water ni dia ada cukup oksigen. Cukup oksigen supaya boleh digunakan oleh mikroorganism. So biasa ration ni, pengudaraan ni akan berlaku, kita biarkan dia sekurang-kurangnya 12 jam. So bermaksud biasanya kalau esok ada saya sebelum ni lah kalau esok saya ada lab, so hari ni saya dah bagi tahu kepada juruteknik makmal untuk prepare dilution water. So bergantung kepada berapa banyak botol yang kita nak guna. Satu botol BOD botol boleh mengisi 300 ml. So kalau kita sediakan 3 liter air dengan satu BOD nutrient pillow, itu cukup untuk 10 botol. 10 botol lebih kurang macam tu. So kita kena anggarkan satu kali kita nak buat tu kita berapa banyak BOD botol kita nak guna.
So daripada situ kita boleh anggarkan. Kalau kata ada banyak lebih daripada 10 sampel, mungkin kita boleh buat 6 liter. So 6 liter kita akan gunakan 2 BOD pilo. So bila dah berlaku aeration selama 12 jam, so kita dah boleh gunalah. Dah boleh guna air ni untuk run BOD. Okey, sebenarnya dalam BOD pilo ini adalah nutrien yang ada Kalau biar sebelum ni bermaksud pada beberapa tahun lepas lah mereka tak guna BOD pilo. So mereka akan prepare larutan nutrien ni. So kalau awak tengok kat sini konten dia adalah phosphate, phosphate so banyak chemical digunakan phosphate buffer solution. So dalam ni dia kata ada potassium dihydrogen phosphate. Dia ada disodium hydrogen phosphate, ammonium chloride. And then dia ada magnesium sulfate solution. So dia prepare daripada magnesium sulfate. And then calcium chloride solution. And then ferric chloride. So ada banyak nutrien yang perlu ada untuk digunakan sebagai nutrien dalam dilution water. Tetapi untuk mudah saya punya slide, saya punya laptop ni hang pula. Okey, untuk memudahkan kita hanya guna BOD pilo ni yang kita beli siap-siap lah. Kita beli siap-siap. So lebih mudah lah kat situ. Okey. Okey, ini kalau kita nak prepare lah so kita tak setiap kali nak buat BOD tu biasa saya tak prepare lah ni, saya guna BOD pilo saja. And then kalau awak nampak kat sini sulfuric acid, sodium hydroxide ni kita gunakan untuk neutralize the sample neutralize sampel kita. pH calibration buffer, kalau awak tengok kat sini untuk pH meter biasanya kita kena calibrate Calibrate bermaksud kita nak pastikan bahawa pH meter yang kita guna tu boleh mengukur nilai pH yang betul. So dia menggunakan standard standard ni tiga nilai pH ni 4, 7 dan 10 ni adalah 3 nilai larutan yang telah dipiawai. Setiap satu ada pH dia nilai 4, yang kedua pH nilai 7 dan ketiga pH 10. So kita akan ukur setiap larutan ni menggunakan pH meter yang kita gunakan. Sekiranya pH meter tu boleh memberi bacaan yang tepat So bila ukur pH larutan pH 4, larutan piawai pH 4, dia boleh bagi bacaan 4. Bila guna larutan piawai nilai 7, pH meter boleh bagi bacaan 7. Bila ukur menggunakan larutan pH 10, pH meter boleh menunjukkan nilai pH 10. So bermaksud pH meter tu betul sebab ini penting sebab kita nak ukur sampel kita. Kalau pH meter tu tak betul, so kita punya BOD run tu tak tepat lah So tak tepat lah. Dia dah lari daripada apa yang kita nak lah. Okay, so basically tadi saya cakap bila kita nak run, kita kena ada, kalau ikut standard yang biasa digunakan adalah 2 botol blank, 1 botol sampel. So kat sini saya tulis 1 for blank ni biasanya kita akan jalan 2 saya silap ni, nanti saya betulkan balik. So ini adalah 2 untuk blank, 1 untuk sampel. Apa maksud blank? Blank bermaksud kita hanya isi dengan dilution water sahaja. Kita tak isi dengan sampel kita. So 2 botol untuk blank bermaksud 2 botol ni kita isi dengan dilution water sahaja.
sebanyak 300 ml. Sampai penuh. Satu botol ni volume dia 300 ml. So kita isi sampai penuh. 2 botol just untuk blank sahaja. So satu lagi botol kita akan masukkan sampel. Sampel sedikit dan juga dilution water. Sampel kita tu kita akan tambah dengan dilution water. Berapa banyak sampel kita nak guna nanti saya akan tunjuk di slide yang seterusnya. Okey, ini peralatan lain lah So biasalah, ini adalah measuring cylinder, ini adalah beaker, ini adalah volumetric flask. Ini adalah apa? Ini apa ni? Ini ni yang ujung ni. Burette. 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 Burette ke? Pipette. Pipette. Burette ni atas dia. Kalau burette atas dia tak kecil kan, besar. So ini volume dia kecil je, 10 dengan 3 ml. So ini adalah pipette. Pipette ni kita guna untuk pipette sample lah. And then ni dropper, ini kalau kita nak ambil sedikit ukur, bila kita ukur volume dalam measuring cylinder, kita nak dapatkan dia tepat hingga nak dapatkan meniscus level yang betul. So kita akan tambah drop by drop dengan kita panggil ni sebagai dropper lah, plastic dropper. So ini pH meter, DO meter. So biasanya akan ada satu alat yang dia dah combinekan sekali semua Yang ni saya tunjuk asing-asing. Satu alat contohnya seperti ni. So dalam ni dia dah pasang siap-siap. Ada probe probe ni. Ada probe untuk pH, ada probe untuk DO, ada juga sensor untuk ukur suhu. Sebelum ni saya katakan setiap kali kita nak ukur DO ataupun pH, nilai suhu mesti kita catatkan sebab suhu tu berubah-ubah kan. So ada biasanya ada satu unit alat yang dah siapkan dengan semua sensor lah sama ada pH, DO ataupun suhu. So satu alat tu dia ada banyak cabang. So instead of kat sini ada satu, nanti ada dua lagi yang macam ni. Satu pH, satu untuk DO, satu lagi untuk suhu. So bermaksud kalau kita nak ukur pH, so kita tekan dekat skrin ni kita ukur pH. So guna probe yang betul untuk pH. Kalau kita nak ukur DO, kita guna probe untuk DO, probe untuk DO dan tekan DO. Yang ada dekat lab, yang ada dekat lab yang kita gunakan adalah satu alat dengan ada banyak probe yang kita boleh, tak perlu switch on banyak ni lah satu alat kita switch on dan kita boleh ukur banyak parameter dekat situ. Okey, ini adalah incubator, BOD incubator. Dia macam peti sejuk lah tapi ini khas untuk setkan pada suhu 20 darjah Celsius. So selepas kita dah prepare sampel kita akan letak dalam incubator ni dan kita setkan suhunya pada 20 darjah Celsius selama 5 hari. So kita letak 3 botol tu dalam sini. Dalam ni. And then tutup and then biarkan. Hari kelima baru kita datang. Okey, contohnya kalau kita ada wastewater sample, contohnya macam ni lah wastewater sample. So apa yang kita buat sebelum kita campurkan dengan dilution water, so firstly kita kena neutralizekan pH dia lah Kalau yang saya cakap tadi, kalau pH dia acidic ataupun alkaline, sangat acidic ataupun sangat alkaline, kita kena neutralizekan pH of the wastewater sample tu kepada range 6.5 hingga 7.5 So as long as dalam range ni acceptable. Mungkin susah nak dapatkan betul-betul 7.0 So bila kita tambahkan acid ataupun alkaline, untuk adjust pH dia kita kena tambah drop by drop lah Tambah drop sedikit and then kita kacau larutan kita and then kita ukur pH dia sehingga kita dapat nilai pH yang kita hendaki. Okey.
So satu lagi dia kata kalau sampel air tu mengandungi residual klorin. So klorin dia boleh membunuh mikroorganism. Ya. So that's why dia kata kena pre-treated, kita kena rawat dia untuk remove klorin sebelum kita jalankan sampel. Tapi biasa kalau sampel air daripada industri ataupun wastewater kan, biasanya tak ada masalah ada residual klorin lah. Melainkan kalau ada tercemar lah kot dengan klorin biasanya dalam sampel air sisa industri tak ada klorin lah tak ada klorin. So kita tak perlu buat rawatan lah. Tapi kalau ada kita kena rawat menggunakan sodium sulfide. Sodium sulfide kita tambah kepada sampel air tu, so dia boleh menghilangkan klorin Okey, satu lagi adalah seeding. Apakah dia seeding? Okey, bila sampel kita dalam keadaan sangat alkali ataupun sangat acidic, dia boleh menyebabkan mikroorganism tu tak boleh hidup dalam sampel. So bila kita dah adjust nilai pH, bila kita dah adjust nilai pH tadi kepada neutral, so kita kena tambah dengan live bacteria itu kita namakan proses sebagai seeding. Kita tak nak dalam sampel kita tu tak ada mikroorganism. So kita kena letakkan mikroorganism ataupun bakteria ke dalam sampel air kita. Dia nak bagi macam bakteria tu boleh hidup dalam tu lah. Tetapi kalau sampel air yang kita ada tu dia okey nilai pH dia. So kita boleh terus gunakan. Tak perlu kita buat seeding. So macam mana kita nak tambahkan live bakteria ni? Sebenarnya kita akan ambil kita boleh gunakan air sisa industri yang kita tahu nilai BOD dia sangat tinggi. Contohnya mungkin kita ambil sampel air sisa daripada kilang kelapa sawit yang kita dah tahu nilai BOD sangat tinggi. So kita ambil sedikit air sisa industri kelapa sawit ni, kita masukkan dalam sampel air kita. Supaya mikroorganism tu boleh membiak dalam sampel air yang kita nak uji. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Madam, Yang pasal klorin tu kan kalau air kolam, swimming pool kan ada klorin kan. Kalau kita nak test tu kita kena remove the chlorine first lah. Sebab nanti kalau ada klorin tu, during incubation period tu, microorganism tu tak boleh hidup lah. Oh, okay. Okay. So bagus juga dia awak ni dalam swimming pool Saya pun tak terfikir, betul lah. Dalam swimming pool biasa dia akan tambah klorin kan. Okay. So kalau you baca dekat sini dia kata final DO concentration must be more than 2 mg per liter. Okay, ini untuk ketepatan kita punya test lah BOD test So katalah initial DO bacaan dia adalah 8. So final DO tu yang kita cek selepas 5 hari mestilah lebih daripada 2 mg per liter. So kalau bacaannya terlampau rendah, kita tak nak. At least mesti bacaannya lebih daripada 2 mg per liter. So ini untuk ketepatan analisis Ketepatan analisis lah yang kita jalankan tu lah. So dan sekurang-kurangnya mestilah perubahan tu sekurang-kurangnya 2 mg per liter selama 5 hari. So contohnya mungkin bacaan kita mula 8 mg per liter. Selepas 5 hari sekurang-kurangnya 2 mg per liter berubah. So mestilah bacaannya pada 5 hari tu adalah 6 mg per liter. Itu dia punya keperluan dia. Okey, ini adalah yang saya kata tadi, berapa banyak sampel
air yang kita nak uji tu yang kita nak ambil. Berapa mil sampel air yang kita nak uji, yang kita nak masukkan dalam BOD bottle. So dia bergantung kepada nilai BOD So kalau awak tengok dekat sini, okey, yang ini kita tambah by percent mixture. So biasanya kita akan guna yang by direct pipetting lah. Senang kita nak terus kira lah kat sini So dia kata range of BOD kalau awak tengok nilai di atas ni sangat tinggi 30,000 hingga 105,000 miligram per liter. Ni sangat tinggi. So towards ke bawah ni bacaan dia rendah nilai BOD dia. Bila kita dapat sampel nilai sampel air tu dengan nilai BOD yang sangat tinggi, so kita perlukan sedikit sajalah kita tak boleh ambil banyak lah Kalau nilai BOD tinggi, isi padu dia sedikit. So bila volume tu BOD tu berkurangan, nilai isi padu sampel tu bertambah. Kalau tengok kat sini kan. So kalau contohnya range 30,000 hingga 105,000. So kita perlu pipette 0.02 mil masuk ke dalam BOD bottle. Selepas kita dah masukkan, kita baru tambah BOD bottle tu dengan dilution water sehingga 300 mil ataupun sehingga botol tu dah penuh. Macam tu. So macam mana kita boleh tahu anggaran nilai BOD? Biasanya dia dah ada ini daripada buku biasanya kita akan tahu kalau industri kelapa sawit berapa range BOD dia sebab banyak kajian telah dibuat. Kalau industri makanan berapakah nilai range BOD dia? Kalau industri kimia berapakah nilai BOD dia? So kita ada kita boleh tahu bila kita check dekat mana-mana lah dalam reference book tu kita dah ada nilai dia. So daripada nilai tu baru kita tengoklah berapa yang perlu kita gunakan, berapa banyak isi padu yang kita gunakan yang kita nak pipette masuk dalam BOD botol kita. So contohnya kalau dia kata range BOD dia 0 hingga 7 biasanya sangat rendah ni, biasanya air sungai lah air sungai yang bersih lah So dia tak guna, dia terus ambil 300 tapi biasanya tak ada lah biasa kita akan uji buat BOD tu untuk sampel-sampel air yang memang bermasalah lah sebab kita nak tahu tahap kualiti air tersebut So kita nak tahu nilai BOD dia. So kita akan uji BOD untuk sampel air sisa industri yang bermasalah. So lepas kita dah isi tu kita kena top up dengan dilution water tau. Kalau ini 1 mil. So dah masuk dalam BOD botol, kita kena tambah dilution water sehingga penuh botol tu. Ada apa-apa nak tanya? So maksudnya kalau kita dah tahu tempat tu, maksud kan macam Puan cakap dia dah buat research kat tempat mana, macam mana industri mana, nanti BOD dia macam mana. Jadi kita ambil sikit lepas tu baru top up dengan 300 lah. So boleh rujuk table ni lah. Maksudnya dia dah ada lah, maksudnya kalau kita pergi tempat tu kita dah tahu spesifik industri apa, contohnya macam industri makan apa, kita just check kat BOD sini and then ambil berapa nilai tu je Okay. Betul. Kalau nanti awak sekarang you all akan buat projek diploma. Sekarang you tahun 2 semester 1. Nanti you ada projek diploma Sem depan ni. So kalau you nak buat something on wastewater punya analysis kan, so ini boleh jadi guidance lah. Oh, okay. Macam sekarang saya punya projek ni, saya nak uji sampel air sisa industri
ya daripada kelapa sawit ataupun ada 3 option sebenarnya, saya tak decide lagi. Sama ada industri kelapa sawit ataupun industri kimia ataupun industri penapisan minyak, petroleum refinery. So saya kena tahulah biasanya tiga company ni range BOD dia berapa. So bila saya nak buat BOD, so saya kena tahu, saya akan tahulah berapa banyak sampel yang saya akan gunakan. So nanti kalau you nak buat project diploma and then you nak buat something on wastewater analysis kan. So semua parameter ni akan awak buat lah. So nilai pH, BOD, COD, TSS, turbidity, color, mungkin you boleh gunakan lah. Siapa yang berminat untuk buat projek dalam wastewater analysis. So mungkin you dah dapat gambaran lah. Mungkin dah dapat gambaran untuk you punya projek. Hopefully SEM depan you dah boleh balik ke SEM depan dan seterusnya. You boleh balik ke UTHM lah, sebabnya apa-apa yang melibatkan makmal, kalau you tak boleh datang sini agak susah sebenarnya you nak buat projek diploma. Tetapi untuk pelajar tahun 3 di AU, tahun 3 diploma sains penggunaan, untuk SEM ni pihak jabatan memang request pada pihak pentadbiran UTHM untuk mereka balik ke UTHM Paguh supaya mereka boleh buat lab. So pelajar tahun 3 ni ada dekat Paguh lah sekarang sebenarnya. Tapi harap you punya masa nanti COVID ni dah settle lah So maksudnya you boleh datang sini lah. Kalau tak kita agak susah juga sebenarnya untuk buat FYP bila you tak boleh masuk makmal. Tu agak susah lah sebenarnya. Tetapi mungkin subjek ni boleh bagi awak idea lah kalau you nak buat apa-apa projek. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okay. Okay, so okay, ini secara nanti baca lah tapi basically saya ringkaskan untuk BOD awak kena ada 3 botol gunakan 3 botol BOD, 2 botol isi dengan blank, 2 botol isi dengan blank, maksudnya 2 botol tu isi dengan dilution water sahaja 2 botol isi dengan dilution water sahaja tanpa sampel. Satu lagi botol masukkan berapa volume sampel yang perlu ke dalam botol tersebut and then tambah dengan dilution water. So bila isi dilution water dalam botol-botol BOD ni, make sure isi penuh dan bila tutup dengan stopper penutup dia tak ada bubble, tak ada bubble dalam yang awak observe lah sebab kita tak nak bubble sebabnya kemungkinan bubble tu dia boleh ada ni trap udara. So bila trap udara kemungkinannya ada oksigen dalam udara tersebut dan dia boleh mengganggu bacaan dissolve oksigen yang kita akan ukur. So make sure dah isi penuh, tutup and then tengok ada tak bubbles. Kalau tak ada bubbles, you cuba buang bubble tu ataupun you tambah sedikit dilution water and then tutup balik. And then bila dah siap 3 botol tu, ukur dissolve oksigen untuk setiap botol. So 2 botol blank, 1 botol yang ada sampel, uji oksigen terlarut setiap botol. So catatkan bacaan dia, itu adalah bacaan oksigen terlarut awal ataupun initial dissolve oksigen. And then bila dah ukur, tutup balik stopper, kita letak dalam incubator selama 5 hari. Pada hari kelima, keluarkan BOD botol daripada incubator and then ukur oksigen terlarut setiap botol. So bacaan oksigen terlarut pada hari kelima mestilah dia akan berkurang lah sebab oksigen tu telah digunakan oleh mikroorganism.
Okey. Okay, ini the dilution water blanks are used only to check the quality of dilution water. So dia kata the quality of the water is good and free. If the quality of water is good and free from impurities, the depletion DO should be less than 0.2 mg. So bermaksud untuk blank awak ukur mula-mula bacaan 8 mg per liter. So mungkin hari kelima awak punya bacaan adalah 7.9 ataupun lebih kurang macam tu, ataupun maksimum 7.8. Dia tak nak terlampau besar di situ sebab kalau bacaan perbezaan DO tu besar untuk blank ataupun dilution water, itu menunjukkan bahawa adanya organic matter yang digunakan oleh yang mungkin adalah dalam tu yang boleh memberi bacaan yang tak tepat lah. Okay, ini adalah calculation ya untuk BOD. So kalau awak tengok kat sini dilution factor, okay, BOD 5 ni menunjukkan 5 hari kita simpan ya. Okay, sekejap. Siti saya ada kelas. Sekejap lagi ya. Okay, so BOD 5 menunjukkan bahawa 5 hari kita simpan ya. So BOD 5 equal to DO initial tolak DO final bahagi dengan dilution factor. Sebab kita dilutkan sampel kita. So dilution factor adalah volume of undiluted sample bahagi dengan volume of diluted sample. So okay, so volume of undiluted sample ni adalah sampel yang kita gunakan. Sampel yang kita gunakan. Kalau 1 mil, so volume of undiluted sample tu 1 mil. Bahagi dengan volume of diluted, ini adalah 300. Kalau awak ada okay, kalau bacaan DO awal, ini DO sampel bukan DO blank DO sampel kita awal 8, so letak sini 8. DO final katalah 6, so 8 tolak 6 sini. Bahagi dengan dilution factor. So dilution factor di sini kalau kita guna 1 mil sampel 1/300. So 300 kali dilution lah sebenarnya. So di sini 1/300. So finally akan dapat sebenarnya 300 ni akan bawa ke atas lah. So 2 kali 300. So you akan dapat 600 mg per liter. So ini unit dia miligram per liter. DO ni akan bagi bacaan miligram per liter. So initial, final bahagi dengan dilution factor. Yang di atas adalah sampel, volume sampel yang kita gunakan. Di bawah ni adalah nilai 300. Okay, ini biasanya kalau kita nak ukur graf, nak ukur nilai BOD untuk setiap hari tapi kita biasa buat pada initial dan juga pada 5 hari kita tengok perbezaan dia. Kalau ini biasa dia nak ukur kadar penggunaan oksigen oleh mikroorganism. So pada hari pertama check apakah nilai DO dia. Hari kedua check apakah nilai DO dia. Hari ketiga check DO dia apa sehingga hari kelima, dan bila kita dah check DO, dia akan ukur nilai BOD. Kalau kita buat kita nak tahu kadar penggunaan kadar nilai BOD, apakah nilai BOD selama sepanjang 5 hari, biasa kita kena sediakan 5 botol sampel lah di sini. So kita tak akan gunakan satu botol sampel kita uji hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tak. So kita kena sediakan 5 botol sampel. So 1 botol tu untuk setiap hari. So BOD 1 untuk 1 hari kita check apakah DO dia dan kita kira BOD dia.
untuk BOD botol kedua yang kita nak check untuk hari kedua. So kita ukur. Biasanya ini digunakan untuk meramalkan nilai BOD untuk satu tempoh tertentu. Biasanya dia kaedah ni digunakan dalam subjek environmental engineering. So dia nak tahu berapakah kadar Tapi kalau untuk kita just tahu apakah nilai BOD sajalah. Kalau untuk environmental science tu kita tak kaji lebih kepada kadar penggunaan oksigen untuk tiap-tiap hari Tapi ni just saya nak bagi tahu awak je lah. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Ada siapa ada masalah internet tak? Tak ada Tak ada masalah internet. Saya ada pelajar saya daripada subjek lain, mereka kata ada masalah dengan internet dan mereka nak saya sediakan video lah. So saya akan buat video untuk subjek saya tu lah, subjek kimia Tapi kalau untuk environmental chemistry saya akan kalau awak perlu untuk saya buat video, awak bagi tahu saya. Tapi basically saya rasa tak ada banyak calculation lah dalam environmental chemistry ni. So kalau ada pun dalam melibatkan parameter parameter yang kita discuss dalam chapter 2 ni lah. Basically tak ada. So dia lebih kepada nota. Hanya ada sikit calculation. Saya punya subjek satu lagi tu adalah chemistry. So dia memang ada banyak calculation. So bila saya online dengan pelajar, mereka kata ada masalah internet. Saya tak pastilah, mungkin betul lah So bila ada masalah internet, mereka nak saya buat video. So saya akan prepare video untuk mereka lah. Tetapi untuk awak, kalau awak rasa awak tak faham ataupun awak tak clear dengan apa yang kita buat online ni, awak boleh terus PM saya lah. Awak terus PM saya. Saya akan jawab. Saya tak ada masalah untuk menjawab apa-apa pertanyaan pelajar anytime. Kalau malam saya tidur saya tak jawab lah saya jawab the next day lah. So ada apa-apa nak tanya? Puan, yang macam yang nak tahu nilai BOD kan Puan kena skala macam 5 hari 5 botol kan. So maksudnya dari first day tu kita dah prepare 5 botol lah. So 2 blend dengan 5 botol. Siap-siap. Oh, so daripada first day, so nanti every each day kita akan tengok dekat nilai setiap botol tu berapa, so baru kita tahu nilai BOD dia. Kita akan ambil, kita dah tulis lah untuk 5 botol yang ada sampel tu. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. So kalau untuk day 1 kita keluarkan botol day 1, kita ukur. Dah terus keluarkan, jangan masuk balik. Day 2 kita ambil botol day 2, kita ukur and then kita keluarkan terus. Kita takkan guna botol yang sama untuk kita ukur and then masukkan balik kan, nanti dia kacau lah kat situ kan. Satu lagi saya nak tanya, kalau macam yang apa ni kan tadi ada macam berapa tahu sampel kita nak ambil yang berdasarkan yang graf tu kan, nilai BOD tu, macam mana kalau macam kita pergi satu tempat, kita nampak tempat tu macam tercemar tapi kita tak tahu dia daripada industrial mana, so kita kena test dululah baru kita tahu nak ambil sampel berapa. Boleh, kita boleh test dulu. Boleh, tapi kebanyakannya macam tu awak tak tahulah mana dia punya point source dia. Tak tahu point source dia kat mana, tapi kita tahu macam kita dapat tahu air tu tercemar sebab daripada bau atau kekeruhan air tu. Biasanya kalau berlaku pencemaran air sungai kan, contohnya ada bau ataupun ada warna berbeza, biasanya pihak jabatan alam sekitar ni dia akan trace daripada mana sumber tu datang. So dia akan tengok sekeliling tu, kawasan tu, apa industri yang berdekatan lah. Tapi kalau kata memang tak boleh jumpa, so kita boleh buat lah. Satu lagi test selain daripada BOD, hari tu saya ada kata chemical oxygen demand ni pun satu lagi kaedah untuk mengukur keperluan oksigen, tetapi
kita ukur COD ni berbeza daripada BOD. So kita ukur COD melalui kaedah tindak balas kimia. So nilai COD akan lebih tinggi daripada nilai BOD sebab dia punya chemical reaction ya. So dalam satu tindak balas kimia tu dia mesti akan berlaku tindak balas lengkap kan. So bacaan COD akan pasti lebih tinggi daripada nilai BOD. Kenapa? Nilai BOD tu pun kenapa dia rendah? Sebabnya kita guna mikroorganism yang kita pun tak boleh check semua mikroorganism tu sihat-sihat ke atau mungkin ada pengsan ke ada apa kita tak tahu. So that's why nilai BOD akan lebih rendah daripada nilai COD. So kalau kita macam awak cakap tadi kita tahu mungkin kita boleh ukur menggunakan COD, chemical oxygen demand kan, kita ukur dia. So roughly berapa, so dari situ kita boleh jangkakan berapakah nilai BOD tu. Biasanya nilai COD tu adalah 1.25 lebih tinggi daripada nilai BOD. Okay. Okay, faham. Terima kasih. Okay, so saya rasa biasanya saya peruntukkan 1 jam ya untuk kelas online sebab saya tak pasti ada pelajar mungkin gunakan atau you gunakan mobile data ke ataupun you ada internet kat rumah? Mobile data. Mobile data. Saya kesian juga sebab bila you guna, you punya mobile data ni unlimited ke apa? Tak. Ada banyak guna tak? Banyak. Banyak Ramai tak yang ada masalah dengan ni? Tu saya ada Okey, kalau macam tu mungkin lepas ni saya mungkin akan buat video ke macam mana lah So video maksudnya nanti you post kena guna data juga Ada tak you raise the issue ni kepada pihak Majlis Perwakilan Pelajar ke apa ke? Tak ada Tak ada rasanya Tapi pelajar boleh request datang sebelum ni lah pelajar boleh request datang ke UiTM Pagur sebenarnya. Tapi awak tak nak datang sini. ada yang tak lepas. Oh sebab daripada zone area. Zon merah dengan kuning. Oh okey. So tak apalah kita setkan saja sekali online tu satu jam. Kalau ada rasa ada masalah nanti saya akan backup dengan video lah. Okey tak? Okey Puan. Okey je Puan. Okay. So kejap saya nak bagi link untuk Okey. attendance Attendance saya tak bagi lagi link. Mana-mana. Untuk subjek, ada tak subjek lain yang ada final? Banyak. Ada yang confirm sekarang ni untuk analytical chemistry je final. Yang lain macam statistik tak ada final. Tapi yang subjek lain tak tahu lagi. Oh, okey. Tapi saya rasa ada final ke tak ada final sama je kan? Kan macam mana? Betul kan? Sama ke macam mana? Maksud saya ada satu subjek yang mungkin lecturer tu buat setiap chapter tu ada test. Tapi dia so kalau you ada 8 chapter akan ada 8 test. Tapi dia tak buat final. Ada tak subjek macam tu? You dapat? Tak. Tak ada. Kalau macam saya lepas tak ada final, dia orang lecturer tu top up dengan assignment dengan quiz je. Oh, okey. Tak apalah untuk subjek saya ni saya buat final je. You ada berapa orang pelajar semua? 37. 37, satu grup mungkin ada 4 orang tapi nanti satu grup ada 5 orang. Okay, so ada 4 orang, satu grup 5 orang. So saya nak buat assignment tu kepada you buat satu kertas kerja, proposal untuk buat apa-apa aktiviti di dalam community, maksudnya di sekolah ke, di dalam, ini you punya proposal bukan you buat, yang salah faham saya. Proposal, kertas cadangan untuk menjalankan aktiviti di kalangan community dan untuk memberi satu
awareness tentang environmental. Awak dengar susah tak tajuk tu? Okey je. Boleh kot. Tanya awak ni, InsyaAllah. sekarang ni isunya adalah kita tak jumpa kan. Awak pun susah nak jumpa saya. Nak berhubungan tu agak susah. So saya takut nanti bagi tajuk yang susah pula. So saya plan macam tu lah. So setiap kumpulan akan akan buat kertas cadangan untuk menjalankan aktiviti berkaitan dengan tentang environment alam sekitar di dalam komuniti. So maksudnya komuniti tu tak kisahlah di sekolah ke, di kawasan kampung ke, di kawasan kejiranan ke, di mana-mana. Nanti saya akan perincikan assignment tersebut. So saya harap okey lah. Okey tak ada masalah Okey. Tak, okey je. Okey lah. Puan belum bagi link. Okey, saya dah bagi link. Dapat tak? Yalah, maksudnya nilai BOD yang tinggi tu didapati daripada penggunaan oksigen oleh mikroorganism lah. Betul. Oksigen tu dah digunakan, so dia berkurang. So berapa banyak digunakan tu adalah nilai BOD. Macam tu. Okey, semua dah dapat dah isi form? Dah dapat dah isi form, kita boleh bersurai lah. Puan boleh tak resend balik link? Okey, send balik link. Tak dapat saya baru hantar. Okey, dapat. Dapat tak?